Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi hadis-hadis yang menerangkan keutamaan solat berjamaah. Kali ini sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dengan darjat yang lemah juga, tetapi saling menguat antara satu sama lain sehingga dinilai hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Okey, Abu Dawud, An-Nasa'i juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang berwuduk lalu dia memperbaguskan wuduknya, kemudian dia berangkat, dia bertolak ke masjid, namun mendapati orang ramai telah pun solat, maka Allah mencatat, Allah memberi kepadanya pahala seperti mana orang yang menghadiri solat berjamaah itu, tanpa dikurangi pahala mereka walau sedikit jua. Okey, sekejap ya, saya nak lintas jalan dulu. Okay, hadis ini sekali lagi menerangkan keutamaan solat berjamaah, dan meskipun seseorang itu sampai lewat dan solat jemaah telah selesai habis, bukannya nak jadi makmum masbuk, dia solat berseorangan saja tinggal dia, tetap mendapat pahala sebagaimana dia solat berjamaah bersama-sama ya. Dan hadis ini sudah tentu pada zahirnya menimbulkan soalan ataupun seolah-olah mengisyaratkan kalau macam tu aku pergi solat jemaah bila-bila masa pun boleh lah. Kalau dah tak ada orang, aku tinggal seorang pun dapat pahala sama juga. Tidak begitu. Hadis ini sebenarnya kita perlu fahami bersama dengan hadis-hadis lain yang menerangkan keutamaan solat berjemaah dan keutamaan untuk solat ataupun menyertai jemaah bersama takbir pertama. Okey, takbir yang pertama bersama dengan imam, sebagaimana hadis yang baru saya baca sebelum ini. Jadi berdasarkan hadis-hadis tersebut dapat kita fahami bahawa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini ialah bagi orang yang sememangnya dia target untuk sampai awal ke masjid, sampai awal ke surau untuk solat berjamaah dan mendapat takbir pertama bersama imam. Namun atas sebab-sebab yang tidak disengajakannya, dia terlewat. Sebagai contoh, katakanlah ni saya keluar awal untuk solat isyak, tengah-tengah kayuh ni rantai terkeluar, rantai basikal terkeluar katakan. Lalu saya kena singgah tepi, betulkan rantai, kemudian bersihkan tangan daripada kesan-kesan minyak grease, kemudian sambung mengayuh ke surau. Okey, jadi saya terlewat atas sebab-sebab yang munasabah, sebab-sebab yang tak disengajakan. Dan yang pentingnya, saya sendiri pada awalnya telah pun target keluar awal dari rumah untuk solat berjamaah dengan mendapatkan takbir yang pertama bersama imam. Jadi dalam kes seperti ini barulah akan mendapat pahala sebagaimana solat jemaah para jemaah yang dalam saf dalam jemaah yang pertama itu tanpa dikurangi apa-apa pun. Nah, okey, dalam kes yang lain pula, jika seseorang tu sengaja lewat-lewat, sengaja malas-malas, yang itu kes yang berbeza ya. Jadi hadis ini hendaklah difahami bersama dengan hadis-hadis lain yang menerangkan keutamaan solat berjamaah, khasnya untuk mendapatkan takbir yang pertama bersama dengan imam. Lalu atas sebab-sebab yang tidak disengajakan, sebab-sebab yang munasabah, dia terlewat. Katakan dah sampai masjid awal lah, dah sampai surau awal lah, tiba-tiba sakit perut pula. Alamak, dah kena pergi jamban. Lepas tu lama pula urusan kat jamban. Pada time dah selesai urusan, ambil wuduk balik, masuk masjid, tengok-tengok sudah habis. Maka baginya mendapat pahala seperti mana dia solat berjamaah yang biasa. Jadi tuan-tuan, ini antara satu lagi keutamaan solat berjamaah. Baik, itu satu lagi hadis yang ingin saya kongsikan. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya buat video 2 jam menerangkan tentang keimanan orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, tentang kafir dunia, kafir akhirat, Muslim dunia, Muslim akhirat. Itu 2 jam kan. So hari ni saya buat video pendek-pendek sajalah tentang keutamaan solat berjemaah, berkongsi hadis-hadis, satu trip ke surau, satu hadis dengan sedikit penjelasan yang ringkas. Moga-moga dengan itu dapat menjadi motivasi kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan untuk kita melazimi solat berjemaah di surau, di masjid, meskipun agak jauh. Macam rumah saya ni sebenarnya kalau nak ikut azan tak dengar tau. Azan yang pakai mikrofon pun tak dengar. Tapi mengingatkan pelbagai keutamaan solat berjemaah itu, maka saya pun berusaha untuk mendatanginya. Okey, sudah pun nak sampai.